Terima kasih rakan-rakan yang masih setia lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Tengok semua rakan-rakan lama komen pun agak positif. Atan Romaino, Dido Chelsea, Alustang, hujan. Ya betul. Hamarudin Din, wak jahit kencing satu bidang WTC betul. Ni kita nak cerita ni. Ali UMNO yang bodoh ni dia tak tahulah kan. Cerdik dia tahu. Yusuf, Waalaikumsalam. Teruskan perjuangan ya sentiasa. Rozaimi Nizam, Waalaikumsalam. Topik apa hari ni? Saya nak ulas balik lah yang PAU ni, PAU ni kan. Kenyataan Zahid dalam PAU ni. Berdasarkan Perlembagaan UMNO dan juga orang kata apa? Akta Pertubuhan 1956. 1956 saya pun tak pasti lah. Yang semestinya adalah Akta Pertubuhan Kamarudin Din, Waalaikumsalam. Said Bok, Waalaikumsalam. Apa jadi kami di belakang Perikatan Nasional? Terbaik Itu yang kita nak tu. Sentiasa bersama dengan Perikatan Nasional. Dan hari ni sajalah pakai baju Perikatan Nasional sebab saya lama tak buat live. Mereka duk mesej cakap, sembunyi dalam gua ke? Sembunyi dalam gua ke? Tak berani nak tunjuk muka ke? Ada banyak kerja nak buat. 4 bulan tak balik Kedah. Zarudin Kamarudin, Waalaikumsalam. Nazurin Hakim, Roslan Lan, Waalaikumsalam. Basirun Santing, Waalaikumsalam. Banyak kerja nak kena buat urus sekolah anak-anak semua dan sebagainya. Tu tak sempat nak buat live. So hari ni kita keluar buat live. Kita pakai baju Perikatan Nasional. Tanda kita masih bersama-sama dengan kepimpinan kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tok Guru Hadi Awang. Kita doakan kesembuhan beliau dan juga Datuk Dr. Dominic Lau. Abdul Wahab Sanusi, rehat puas-puas banyak lagi masa. Tak banyak dah. Muhammad Azri. Ismail ubah mai balik pulau buat live boleh. Roslan Tahir, Waalaikumsalam. Baru ni saya ada di Pulau Pinang baru ni. Sabran Adari, Ahmad Rimi, Abdul Ghani, Zakaria Jadi, lama tak live Zeki Zek, Waalaikumsalam. Zeki Zek ni siapa dia? Zek Rostar bukan? Cik Manan, Waalaikumsalam Cik Manan. Jangan cara dalam rumah. Faizal Hamdi dia tak cara rumah tangga mereka lah. Tapi bila mereka sentuh kita nak terang lah. Ucai Amarul Hama, Pak Long, Abdul Ghani. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi kita bukan nak cara rumah tangga orang tuan-tuan. Tapi bila mereka duk sentuh pasal kita ni, jadi kita nak ceritalah kepada umum. Sebab apa nama ni, mereka di dalam Perhimpunan Agung UMNO tak habis-habis duk kata, duk sebut berulang-ulang yang mengatakan bahawa wujudnya kluster mahkamah ni kerana mereka tidak menyertai Parti Bersatu dan tidak membubarkan UMNO. Dan sebelum ni, masa persidangan UMNO yang sebelum ni, yang tahun 2020, Zahid mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad memanggil beliau. Dan sekiranya beliau tidak membubarkan UMNO, sebab itulah beliau didakwa di mahkamah. Sebelum ni dia kata Tun lah, sebab waktu tu Tun jadi Perdana Menteri. Sedangkan benda yang lain kita dengar di sebelah pihak Tun lah kan. Ada riskan-riskan kita, rakan-rakan kita bagi tahu apa cerita sebenarnya yang berlaku. Sekarang ni bila Tun dah pergi berjuang, dia tahu antara parti yang kuat di Malaysia sekarang ni adalah Perikatan Nasional. Maka persidangan UMNO yang sekarang ni dia kata apa pula? Dia kata dia dilabel sebagai kluster mahkamah kerana dia tidak masuk bersatu. Kerana dia tak masuk bersatu. Tuan-tuan, saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin masih waras untuk jemput Zahid Hamidi ni masuk dalam satu. Zahid Hamidi bukan orang yang berpengaruh. Walaupun dia Presiden UMNO, dia bukan orang yang berpengaruh. Dia menang kerana Najib pada waktu itu letak jawatan. Dan Najib pada waktu itu rasa macam dia gagal dan sebagainya. Sebab tu Zahid menang. Zahid menang pun bukannya undian majoriti orang UMNO sokong dia. Dan di sebelah bersatu ni, sekiranya
kita nak memanggil Zahid masuk bersatu ni adalah perkara yang rasa benda yang pelik lah kan. Saya tak rasa lah ramai orang takkan mau lah Zahid main masuk bersatu ni. Tapi tak apalah. Presiden UMNO nak jual, dia promosi sikit bersatu, apa masalahnya kan. Dia kata sekarang ni ideologi dia kata apa nama ni, dia dilabel sebagai kluster mahkamah kerana dia tidak mahu masuk bersatu dan membubarkan UMNO. Maka adalah orang UMNO yang bodoh-bodoh ni semua pakat tepuk lah tangan. Tepuk kakau kan. Hidup Zahid. Semua jadi bodoh dengan dia. Tetapi bagi orang yang cerdik, orang yang menggunakan akal pemikiran, dia boleh tahu satu benda. Yang pertamanya saya nak cerita kat tuan-tuan pasal part yang pertama tu dululah yang dia duk jual. Dia kata menyentuh pembohongan Presiden UMNO sejak dia mula sokong Tan Sri Muda Yassin isu YNDB semasa taklimat dalam Dewan. Akhirnya terdedah kerana dia nak TPM. Ya betul surat tu. Jadi pasal Tun ni, saya dengar lah. Yang ni mungkin rumours lah tuan-tuan. Kita cerita sikit lah. Sementara tunggu rakan semua share. Jadi pada masa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, Zahid pergi jumpa dengan dia. Nak orang kata apa, nak menggugurkan ataupun tidak mahu bagi kes Zahid ni didakwa di mahkamah. Sebab Zahid Hamidi punya kes ni, sekejap lagi mungkin kita akan cerita secara detail lah. Kes Zahid Hamidi ni, dia bukan kes yang melibatkan kerajaan. Dia bukan kes yang melibatkan dia guna dana kerajaan ke apa. Walaupun ada sikit lah dalam kes dia tu dia guna juga. Dia menyalahgunakan kuasa. Tetapi dalam kes Yayasan Akabudi ni dia bukan macam kes YMDB. Bukan macam kes SRC International. Dia kes Yayasan Akabudi ni selepas saja jatuh kerajaan UMNO pada PRU ke-14. Pada waktu tu baru ada keberanian orang untuk buat laporan terhadap Zahid Hamidi ni berkenaan dengan salah laku dia. Di dalam Yayasan Akal Budi. Jadi yang buat laporan. So dia bermula daripada laporan, ada orang buat laporan ke atas Zahid Hamidi, maka penyiasatan pun berlaku pada waktu itu melibatkan pecah amanah duit Yayasan Akabudi. Maka pada waktu itulah dia berjumpa dengan Tun. Bila dia jumpa dengan Tun Mahathir, apa yang saya dengar lah. Tun ni, semua orang tahu, orang yang lama-lama pun tahu. Tun punya style macam zaman Musa Hitam pun sama. Hang ada masalah, hang tak layak jadi pemimpin. Bila hang nak jadi wakil rakyat, orang berpolitik ni, hang mesti tidak boleh ada masalah dan hang mesti ada kredibiliti untuk menjadi seorang pemimpin. Apa yang saya dengar lah daripada rakan-rakan, bagi tahu saya, Tun pada waktu tu suruh Zahid ni rehat. Maknanya Zahid ni tak payah berkecimpung dalam dunia berpolitik lagi. Macam mana Tun buat nasihat kepada Musa Hitam dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional yang lain. Semua direhatkan. Sebab apa? Sebab mereka sangkut dalam kes dan mereka tak layak untuk jadi pemimpin. Mereka berehat dalam dunia politik dan mereka merenung kembali masalah yang mereka buat dan kenapa mereka harus mengundurkan diri dalam dunia politik. Itu yang saya dengar lah. Tetapi pada waktu itu Zahid menggunakan alasan, dia kata Tun Mahathir suruh dia bubar UMNO. Sekarang ni tuan-tuan, kita cerita tentang nak bubar pertubuhan, nak bubar sebuah pertubuhan yang bernama UMNO, di mana dia punya kuasa untuk membubarkan pertubuhan ni bukan terletak pada presiden. Dia tidak terletak pada presiden UMNO. Yang Zahid duk bagi ceramah dalam Perhimpunan Agung UMNO ni sebenarnya duk bohong orang UMNO aja. Tetapi orang UMNO semua duk dengar lah seolah-olah presiden ada kuasa untuk membubarkan. Bila dia sebut sahaja, dia bagi tahu, dia mengatakan bahawa Tun panggil dia, lepas tu dia kata suruh masuk bersatu, kalau dia tak mau masuk bersatu dia kena dakwa, suruh dia bubarkan UMNO. Dekat situ kita dapat trace dah pembohongan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa dia senang? Kita kembali kepada perlembagaan UMNO lah. Kita kembali sendiri kepada perlembagaan UMNO di bawah fasal yang ke-15. Di bawah fasal yang ke-15, di bawah perkara 13. Di bawah perkara 15 di bawah fasal yang ke-13.
yang menyebut bahawa berkenaan dengan tanggungjawab dan kewajipan jawatan kuasa di setiap bahagian. Yang mana di sini ada meletakkan bahawa menunaikan segala syarat yang dikehendaki oleh Akta Pertubuhan 1966. Jadi di dalam Akta Pertubuhan 1966 di bawah Seksyen 36 berkaitan dengan pembubaran pertubuhan berdaftar, dia menyebut bahawa sesuatu pertubuhan berdaftar boleh ditamatkan atau dibubarkan dengan apa-apa jalan yang berikut. Iaitu dengan persetujuan 3/4 daripada anggota pertubuhan itu yang dinyatakan dengan tanda tangan mereka pada suatu surat cara pembubaran. Maknanya di sini untuk membubarkan suatu pertubuhan itu bukannya kuasa Presiden UMNO, tetapi dia adalah kuasa keseluruhan orang dalam UMNO itu sendiri. Sebab tu dalam perlembagaan UMNO menyebut bahawa dia ada perkataan yang menyebut bahawa UMNO ini bolehlah dibubarkan dengan persetujuan. Lebih kurang itulah dalam tu 3/4 daripada jumlah ahli yang berhak mengundi hadir dalam sesuatu mesyuarat agung yang dipanggil khas kerananya. Maknanya di sini, nak membubarkan UMNO ni kena usul daripada bahagian. Kena usul daripada bahagian dan 4/3 daripada bahagian di seluruh Malaysia bersetuju untuk membubarkan UMNO, barulah UMNO boleh dibubarkan. Bukan kuasa kepada Presiden. Presiden tidak boleh membubarkan. So, kalau dia cakap hari ni, Zahid cakap dalam persidangan UMNO, dia bagi tahu yang mengatakan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tun Mahathir memanggil dia supaya dia membubarkan UMNO. Apa function Tan Sri Muhyiddin dengan Tun Mahathir nak memanggil Zahid, sedangkan Zahid tidak ada kuasa untuk membubarkan pertubuhan UMNO. Dia tidak ada kuasa. Dia mestilah datangnya usul daripada setiap bahagian yang layak mengundi dan bersidang, dan kemudiannya usul tu mestilah disokong 4/3 sebagaimana di dalam Akta Pertubuhan, barulah dia boleh dibubarkan. Maka orang-orang UMNO yang bodoh ni, dia percayalah bulat-bulat yang mengatakan, Zahid ni telah pun diugun untuk membubarkan UMNO, sebab itulah dia dilabel sebagai kluster mahkamah. Punyalah takut Parlimen. Tak, bukan. Saya dulu orang UMNO. Mestilah saya tahu tentang perlembagaan UMNO. Okey. Itu part yang pertama. Part yang kedua adalah berkaitan dengan kes Zahid Hamidi. Kes Yayasan Akabudi ni lah. Betulkah pendakwaan terpilih? Macam mana yang dia duk sebut? Sebab dia tak mau bubar, maka dia didakwa dalam kes Yayasan Akabudi. Yang pertama, kes Yayasan Akabudi ni melibatkan orang awam. Melibatkan dana awam. Bukan duit Zahid Hamidi. Zahid ni, dia buka satu yayasan. Macam yayasan orang nak buat sekolah pondok, nak buat masjid dan sebagainya ni, yang orang nak bawa tabung. Tapi Zahid dia mentari, dia tak bawa lah tabung. Dia buka satu yayasan. Dan yayasan ni dibuka, objektif penubuhan yayasan ni adalah untuk apa? Untuk membina masjid, untuk membina surau, membina madrasah. Madrasah ni bagi orang UMNO yang tak faham adalah sekolah-sekolah agama. Dan juga untuk memberi bantuan kebajikan kepada ibu tunggal dan juga asnaf, yatim piatu. Inilah orang kata apa? Tujuan penubuhan yayasan ni yang Zahid kena. Dan macam mana duit dalam yayasan ni ada? Duit dalam yayasan ni bukan Zahid yang bubuh duit dalam tu, dah. Duit dalam yayasan ni wujud apabila Zahid minta derma. Zahid minta derma daripada orang ramai. Ada minta masuk derma. Okey, hak mana nak buat masjid? Okey, bagi kat dia kan. Okey, yang ni bagi 2 juta kat dia untuk buat masjid. Hak ni bagi 1 juta kat dia untuk buat masjid. Hak ni bagi kat dia 500,000 untuk membantu ibu tunggal dan juga yatim piatu.
So, orang ramai, dia buat crowdfunding. Lebih kurang macam itulah, dia buat crowdfunding. Tetapi dia menyalahgunakan dana tersebut. Mana ada sebuah masjid yang dibina oleh Yayasan Zahid Hamidi ni? Tak ada. Luqman Adam yang kata ada. Bila orang tanya Luqman Adam kat mana masjid bina? Ada, masjid bina di Myanmar. Bila orang tanya nama masjid apa? Tak boleh jawab. Dia kata memang ada. Zahid Hamidi ada bina masjid merata di Myanmar dan sebagainya. Tapi bila orang tanya nama masjid apa, tak boleh bagi tahu. Dan yayasan ni bukan pernah dia membina surau pun. Madrasah pun dia tak bina. Malah tak pernah bagi bantuan pun kepada ibu tunggal dan juga yatim piatu. Tetapi dia mengambil duit atas tujuan tu. Dia mengambil duit daripada orang ramai. Crowdfunding ni daripada orang awam semua. And di atas tujuan tu. And so dia pun, orang kata apa, duit tu macam mana dia belanjakan. Duit tu dia belanjakan, dia bagi bini dengan dia punya keluarga dia pergi shopping. And lepas tu dia bayar kredit kad. Lepas tu dia bayar road tax kereta. Malah nak ulas, semua tuan-tuan dah tahu macam mana dia belanjakan duit tu. Macam mana Zahid Hamidi ni membelanjakan duit tersebut. Dan kemudiannya apabila kerajaan UMNO jatuh pada PRU ke-14 dan Zahid Hamidi bukan lagi memegang jawatan sebagai menteri di Kementerian Dalam Negeri, maka pada waktu itulah ada laporan dibuat ke atas yayasan itu. Ada laporan dibuat ke atas yayasan tersebut dan menyalahgunakan dana daripada yayasan itu. Maka apabila laporan dibuat, maka adalah kertas siasatan dibuka. Apabila kertas siasatan dibuka, pastilah ada pendakwaan ke atas penyiasatan yang telah dibuat. Jadi kes Zahid ni bukan macam kes YMDB. Dia susah sikit. Dia melibatkan duit kerajaan, bond daripada sana, bond daripada sini. Tak. Kes Zahid Hamidi ni very clear, directly. Dia ambil duit daripada orang ramai. Jadi itulah dia dibicarakan di atas menyalahgunakan. Dan di dalam mahkamah, Zahid mengaku tak? Dia mengaku, tetapi dia kata dia terguna. Sebelum ni semua kita dah buat live. Sekiranya Zahid dia tak mengaku guna duit yayasan, bolehlah orang UMNO duk kata Zahid ni pendakwaan terpilih, kena fitnah dan sebagainya. Pada tahun pertama pembicaraan, Zahid Hamidi mengaku ada kenyataan di dalam berita. Zahid Hamidi kata dia terguna. Dia terguna. Apabila hakim tanya, dia kata dia terguna duit yayasan tersebut. Dengan alasan dia kata dia tertukar buku cek. Dia tertukar buku cek. Di sini dia ada pengakuan. Dia mengaku dia gunakan duit yayasan tu untuk enjoy. Untuk bayar road tax kereta dan sebagainya. Dia mengaku. Dan kemudian dia kata dia tertukar buku cek. Ini bukan pendakwaan terpilih. Ada pengakuan. Dan hari ini rakyat Malaysia tahu Zahid tak berani pergi ke mahkamah sebab dia dah tahu dia akan melingkup. Dia dah tahu memang dia akan bersalah. Sebab tu dia cuba untuk drag kes mahkamah dengan buat pilihan raya buat pilihan raya negeri kacau kestabilan politik dan sebagainya. Sebab tu dia buat macam tu. Sebab dia tahu dia bersalah bukan sebab kata bersatu ugut dia. Sekarang ni Perdana Menteri UMNO tak relevan dah. Presiden UMNO nak gunakan hujah yang mengatakan orang bersatu ugut dia. Zahid ni suruh masuk bersatu baru kes akan digugurkan. Ini kalau orang yang bijak, orang yang ada otak dekat luar sana, dia akan fikir benda ni. Dia kata apakah logiknya Zahid cakap benda ni di atas pentas. Nampak sangatlah Zahid ni manusia yang macamnya kaldai. Sekarang ni Perdana Menteri UMNO, apa kena-mengena nak gugurkan kes dan sebagainya. Sekiranya Zahid tak bersalah, pergilah ke mahkamah. Sekarang Ismail Sabri dah bersumpah di dalam perhimpunan. Dia kata hati dia, darahnya, jiwanya adalah UMNO. Tetapi kluster mahkamah UMNO tak berani pergi mahkamah. Itulah jadi masalahnya. Okey tuan-tuan, sekejap saya nak baca dulu.
Kotok sayang betul orang makan duit anak yatim ni itulah pasal dia. Ramai macam Zahid kat sini kepanasan. Okey, tuan Zahid terkentut. PN kalah teruk. PN kalah teruk macam mana yang ditafsirkan kalah teruk tu? Saya nak tahu juga data mana ambil yang kita tahu daripada sudut kemenangan kerusi itu memanglah kepada Barisan Nasional. Tetapi orang yang keluar mengundi Barisan Nasional ni kalau nak dibandingkan dengan orang yang menolak, rakyat yang menolak Barisan Nasional ni, majoriti rakyat menolak Barisan Nasional. Hanya majoriti yang sokong. Mereka menang disebabkan peratusan undi berkurang. Jadi sedap diri sikit. Okey, sedap diri sikit tuan-tuan. Okey, yang kedua tuan-tuan, isu berkaitan dengan pembubaran parlimen. hak ni orang kata apa? Hak ni saya cukup sukalah sembang Lama tak pegang tuan, sampai dah orang kata apa? Dah berkuning dah. Sampai kuning dah. Jadi saya ni nak bagi tahu kat Zahid Hamidi, janganlah gimmick lebih. Dia ahli parlimen. Kalau nak bubarkan parlimen, tak payah nak bincang. Buat apa nak kena bincang dengan Perdana Menteri Kalau betul UMNO ni ada kekuatan, Zahid Hamidi ni seorang lelaki yang ada prinsip, bukan berkata-kata saja. Janganlah anggap rakyat ni bodoh. Nak bincang apa? Tak payah bincang. Dulu masa nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tak bincang pun. Terus saja menarik sokongan. Kenapa sekarang tak tarik sokongan? Dalam perlembagaan di bawah perkara 43(4) menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa lagi nak bincang? Tarik saja sokongan, bukan banyak pun. Dia kata geng-geng kluster mahkamah ada ramai. Aziz Rahim, Tengku Nan, Najib Razak, Zahid Hamidi, sila tarik sokongan. Jangan duk sembang, duk tunggulah. Sebenarnya mereka ni takut sekiranya mereka membubarkan parlimen sekarang dan pilihan raya terpaksa dibuat semasa dalam tempoh hari raya, maka pada waktu itu ramai rakyat yang balik berhari raya dan mereka ni akan keluar mengundi. Sebab itu dia saja je nak main propaganda, nak tunjuk kata UMNO ni kuat, berani nak bubar dan sebagainya. Jadi tak gentleman. Zahid dengan Najib ni elok jadi bapuk lagi bagus. Kalau saya jadi mereka, lepas tu ada pula orang UMNO duk ulas kata, oh tak boleh tarik sokongan, nak kena buat undi tak percaya di parlimen. Ini tuan-tuan, semua benda bohong belaka. Motion of confidence ni, ukuran kepada tidak percaya kepada Perdana Menteri ni, boleh dibuat di luar Dewan. Kes rujukannya adalah kes Zamri yang berlaku pada tahun 2009 di Perak. Bermakna sekarang ini, sekiranya pada persidangan agung UMNO itu sendiri, Zahid mengatakan bahawa dia tidak sokong kepada Ismail Sabri di luar daripada Dewan Rakyat, maka Ismail Sabri telah pun hilang sokongan. Tak perlu nak tunggu buat undi percaya ataupun undi tak percaya semua ni. Sebab dia boleh tarik sokongan di luar Dewan. Begitu jugalah macam dia buat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kita herannya kenapa mereka tak berani buat. Dan diberinya pelbagai alasan. Hari ni rakyat kata tak mau dah. Pilihan raya negeri. Rakyat kata nak kepada pilihan raya umum. Tetapi UMNO takut. Itu masalahnya. UMNO dia tak berani. Dia goyang. Lepas tu dia duduk pusing-pusing perlembagaan seolah-olah rakyat ni bodoh belaka.
Okey, tuan-tuan. Jadi kita desak lah. Kalau orang-orang UMNO ni, kan, kalau mereka ni rasa mereka berani sangat, tak perlu nak masuk dalam live saya, kutuk-kutuk saya. Pi bisik-bisik dekat pimpinan UMNO, bagi tahu bubarlah kalau berani. Suruh mereka tarik sokongan kepada Ismail Sabri. Tapi masalahnya mereka tak berani lah. Bapuk mana berani. Bapuk tak berani, sedangkan nak buat pemilihan kat dalam parti sendiri pun dia tak berani. Nak menangguh 6 bulan lagi. Ini kan pula nak buat pilihan raya umum. Nak bertanding dalam parti sendiri pun tak berani. Dia takut dia tak dapat kekalkan jawatan dia sebagai presiden. Tak berani, tuan-tuan. Nak tangguh, lepas tu nak kata dia berani nak buat ni pilihan raya umum. Dia takkan berani buat GE15 nya. Dia tak berani. Itu saya kata, kalau mereka berani, mereka pergi terus. Cakap seorang, mainlah masuk. Saya sentiasa terbuka. Saya berterupa UMNO kepanasan. Dah mula. Biasalah tu. Okey, tuan-tuan. Harap-harap orang UMNO boleh sedar. Ketua Puteri UMNO Teluk Besar. Ketua Puteri UMNO lagi berani daripada pimpinan UMNO. Arbok semua ni, pondan. Mereka ni semua arbok. Cakap lebih arbok ni tu. Cakap lebih. I tarik nanti. I tarik sokongan. You tarik lah. Duduk dalam persidangan kan. Presiden UMNO dia seolah-olah macam mana tuan-tuan macam ni. I tarik kang. Berani tarik. Terus tak payah duk I tarik kang. Bubar parlimen. Rakyat Malaysia is not stupid lah, Zahid Hamidi. Kalau you laki, then you buatlah decision untuk you tarik sokongan. Jangan jadi arbok. Okey, tuan-tuan. Itu yang kedua lah, berkaitan dengan tarik sokongan. Jadi kita pun malas lah nak layan jenis perangai-perangai bubar kang. Tak payah nak bubar-bubar sangat lah kan. Explain mana pun mereka tu tentu je akal mereka. Ya, betul ya. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri. Saya bacalah sebagai seorang Perdana Menteri, sepatutnya dia ni guna otak dia dengan bagi lebih waras sikit. Jadi hari ni orang nampak lah. Apabila Ismail Sabri sendiri menyokong kenyataan Zahid Hamidi yang mengatakan pilihan raya sesuai dibuat di saat rakyat tidak keluar mengundi, maka Perdana Menteri hari ini terang-terang tidak menghormati kepada hukum demokrasi. Hukum demokrasi ni dia mesti majoriti rakyat memilih sebuah pemerintahan kerajaan. Makna majoriti ni mestilah lebih daripada 70% rakyat yang memilih kepada pembentukan sebuah kerajaan. Tetapi hari ini apabila Zahid berucap di persidangan Agung UMNO, dia mengatakan bahawa ini adalah masa yang paling sesuai untuk dibuat pilihan raya kerana rakyat tidak keluar mengundi disebabkan pandemik. Maka Ismail Sabri juga menyokong kepada kenyataan tersebut. Nampak sangatlah pemimpin-pemimpin UMNO hari ini, mereka mengharapkan sebuah kerajaan yang tertubuh ini adalah bukan sebuah kerajaan yang datangnya daripada pilihan majoriti rakyat Malaysia, tetapi kerajaan yang dipilih oleh sekumpulan penyamun-penyamun untuk mereka menyamun harta rakyat Malaysia. Itu kenyataan dia yang pertama lah saya nak bidas. Perdana Menteri yang ada hari ini adalah Perdana Menteri yang paling mangkak dalam sejarah dunia. Sekiranya orang di dunia melihat kenyataan Perdana Menteri hari ini, dia akan kata Perdana Menteri di Malaysia ini adalah Perdana Menteri yang paling bodoh di dunia kerana tidak menghormati kepada demokrasi dan sanggup untuk bermain dengan pandemik untuk membuat pilihan raya supaya ramai rakyat tak keluar mengundi. Belum ada lagi sejarah negara di dunia yang mana pemimpin-pemimpin dia nak buat pilihan raya dengan harapan rakyat tak mengundi. Semua negara-negara demokrasi di dunia yang terbentuk berdasarkan pilihan raya,
mereka akan berkempen supaya rakyat keluar mengundi. Semua rakyat perlu melibatkan diri dalam sistem pilihan raya untuk memilih sebuah kerajaan yang mereka inginkan. Tetapi hanya Perdana Menteri di Malaysia, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen yang menyebut bahawa pilihan raya harus diadakan di saat rakyat tidak keluar mengundi. Ini adalah satu kenyataan paling bodoh, paling kaldai, paling bahalul di dunia. Inilah standard Perdana Menteri Malaysia. Dan inilah standard Perdana Menteri daripada UMNO. Dan yang mana mereka duk bangga-banggakan UMNO inilah parti terbaik. Dengan kenyataan macam tu, dunia label and kerajaan Malaysia adalah kerajaan paling bodoh di dunia. Diketuai oleh Perdana Menteri daripada UMNO. Tuan-tuan boleh tengok di situlah. Dan kenyataan bodoh dia yang kedua, dia kata apa? Dia kata sebenarnya KWSP ni dia nak luluskan pada PRN Johor. Tetapi disebabkan dia rasa pada waktu PRM ni ramai nak claim kredit, sebab itulah dia tak luluskan pada waktu itu. Dia risau, dia takut sokongan rakyat akan beralih ke arah parti yang lain. Sebab orang lain akan claim. Dan dia yang minta, kan waktu tu yang minta pada waktu itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi tahu dia dah luluskan 2 kali pengeluaran KWSP. Dan dia minta supaya kerajaan meluluskan yang terakhir KWSP. Ismail Sabri sebut dengan jelas dan nyata di dalam persidangan Agung UMNO. Dia kata dengan jelas, tuan-tuan boleh baca dalam laporan berita, tuan-tuan boleh lihat sendiri video, dia kata memang akan diluluskan KWSP sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin minta di waktu PRN Johor. Tetapi kerajaan tidak berhasrat untuk meluluskan kerana dia tidak nak bagi kredit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi dia nak kredit pengeluaran KWSP ni atas nama UMNO. Saya nak bagi tahulah kepada Perdana Menteri kita yang bodoh ni, isu KWSP ni bukan sekarang. Cuma nilai 10,000 tu sekarang. Isu KWSP, pengeluaran KWSP ni dah lama. Daripada tahun, kalau kita baca handset Parlimen daripada tahun 2003. Apabila had pengeluaran KWSP daripada umur 55 tahun dinaikkan kepada umur 60 tahun. Dan diperketatkan pengeluaran KWSP hanya untuk orang yang hilang dia punya waras dan juga orang yang mati. Dan pada waktu itu rakyat telah berjuang lama gila di saat UMNO zalim terhadap rakyat. Mereka sakit, mereka lumpuh, hilang upaya untuk bekerja, pergi merayu kepada KWSP untuk bawa keluar KWSP. Pada waktu itu tidak ada seorang menteri UMNO pun simpati ke atas rakyat. Sekarang ini Perdana Menteri daripada UMNO nak claim hak rakyat adalah hak dia punya mileage. Dia nak claim pengeluaran KWSP ni adalah demi kelangsungan dan kepentingan berpolitik Barisan Nasional itu sendiri. Sedangkan rakyat telah pun berjuang untuk pengeluaran KWSP ni dah berpuluh tahun. Dan yang menyukarkan pengeluaran KWSP ni adalah UMNO itu sendiri. Dan hari ini berapa rakyatnya bankrupt dan sebagainya kerana Perdana Menteri UMNO itu sendiri yang tidak boleh buat keputusan macam mana Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Sehingga hari ini banyak rakyat yang derita. Sepatutnya KWSP ni dah boleh bawa keluar lama dah. Sebelum PRN Johor lagi dah boleh bawa keluar. Sekarang dah nak masuk bulan 4. Ada orang yang kereta kena tarik. Ada orang yang rumah kena sita. Sedangkan Perdana Menteri UMNO bagi tahu memang boleh buat keputusan untuk keluarkan awal, tetapi dia tidak buat kerana UMNO tak boleh claim kredit. Inilah Perdana Menteri yang tidak memikirkan soal rakyat, tetapi hanya memikirkan soal politik parti dia semata-mata. Kalau rakyat Malaysia melihat kepada kenyataan ini, maka rakyat Malaysia akan kata inilah Perdana Menteri yang paling bodoh dan yang paling bahalul dalam sejarah dunia. Kerana sanggup
and menggunakan duit rakyat, adanya rakyat bankrupt, hilang kereta, rumah dan sebagainya, akhirnya dia claim duit ni kerajaan bagi kepada rakyat. Kepala otak dia. KWSP bukan duit mak bapak Ismail Sabri. KWSP bukan duit mak bapak pimpinan-pimpinan UMNO. Tetapi KWSP adalah duit rakyat. Rakyat yang kerja, penat lelah, potong gaji setiap bulan. Mereka menabung duit mereka. Lepas tu dia nak claim ini adalah duit yang UMNO bagi pada rakyat. Maka kita boleh kata lahanat, lahabau, hilaka, bahalul punya pemimpin-pemimpin UMNO. UMNO nak menyamun lagi. Akhir zaman kemungkaran disanjung. Okey, tuan. Muhammad Khairul Anwar. Cilaka. Mereka lah cilaka sebenarnya. Musibat mereka ni. Okey, tuan-tuan. Begitulah juga sekarang ni. Bila kita tanya kepada mereka, mereka marah, tuan-tuan. Marah dia. Saya tanya kepada mereka, janji 100 hari di Melaka, bila mereka nak tunaikan? Tengok ni, ada rakan kita sebut, apa dah jadi kat Melaka. Apa yang UMNO janji di Melaka, tidak ada satu pun ditunaikan. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah satu parti yang mementingkan kepada populariti dan kenyataan populis mata-mata. Tetapi mereka bukan parti yang berjiwa rakyat seperti Perikatan Nasional yang hari-hari bekerja demi rakyat. Mereka pimpinan-pimpinan UMNO di atas sana bekerja untuk menghayakan diri mereka dan juga keluarga mereka. Sebab itulah kalau rakyat di Malaysia melihat dengan mata yang terbuka, maka dia akan lihat tidak ada seorang pun pemimpin di Perikatan Nasional yang keluarga dia kaya raya selepas Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Tidak ada. Tetapi kalau rakyat lihat kepada UMNO, jangan tanyalah. Jangan tanyalah tuan-tuan. Presiden UMNO sendiri, anak dia Nurul Zahid tu, tak buat kerja apa pun. Kerja duduk makan duit rakyat. Jadi pengerusi GLC sana. Samun duit Yayasan Akal Budi. Zahid salah guna kuasa letak anak dia dekat Prima. Kerja duduk menyamun duit rakyat. Dan menjadi kaya-kaya dengan ambil duit rakyat. Tetapi di Perikatan Nasional tidak ada. Tuan-tuan boleh sebut nama seorang sekiranya wujud. Memang tidak ada. Tetapi dalam UMNO tuan-tuan boleh tengok macam mana Najib Razak, Rosmah Mansur berbelanja macam mana. Anak-anak Najib berbelanja macam mana. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Pemimpin-pemimpin UMNO yang lain macam mana kehidupan keluarga mereka. Macam mana kehidupan cucu cicit mereka. Dengan mereka menyamun duit rakyat. Tetapi di Perikatan Nasional tidak ada. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok. Sewaktu Tan Sri jadi Perdana Menteri Malaysia. Berapa pakej yang dikeluarkan kepada rakyat. Negara kita ada duit tuan-tuan. Diumumkan. Untung berapa bilion. FDI masuk sekarang ni meningkat. Kenapa? Pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, FDI tidak ada apa semua. Dia boleh sediakan pelbagai pakej ransangan ekonomi. Dia boleh sediakan pelbagai pakej bantuan kepada rakyat. Tetapi kenapa mereka tak boleh sediakan? Kerana mereka di dalam hati mereka, di dalam benak sanubari mereka, mereka melihat duit negara itu adalah untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia tengok duit negara tu macam mana dia nak agihkan kepada rakyat. Sebab itu zaman Tan Sri ada pelbagai pakej ransangan ekonomi. Pelbagai pakej bantuan kepada rakyat. Ada grant khas prihatin. Ada upskilling, reskilling. Dia adanya subsidi upah. Ada BPR, BPM, macam-macam B. Kita pun tak tahu dah.
pelbagai bantuan-bantuan yang disediakan semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Tetapi masa UMNO jadi Perdana Menteri, apa yang mereka bantu rakyat? Mereka claim lagi duit KWSP ni adalah hak mereka yang mereka bagi kepada rakyat. And best pergi PAU dapat duit. Bukan dapat duit ya, perempuan pun dapat juga. Kan? Perempuan pun dapat juga. Dengar cerita ada private party dekat PWTC. Kan? Lama tak dapat joget dengan perempuan. Kan? So pergi persidangan Agung UMNO dapat. Kan? Adalah mereka cerita kan. Tapi kita malas lah benda-benda yang benda-benda lah yang macam ni. Kita malas lah nak cerita dalam live kita. Tapi adalah rakan-rakan dok kata ada private party. 69, 96, 99, semua ada lah. Semua ada lah kan. Sebab kan lama terkurung PKP. Tak boleh nak hura-hura. Jadi bila sampai dekat persidangan Agung UMNO ya, semua duk hura. Semuanya hura. Pelbagai hura lah yang ada tu. Saya buka untuk VC daripada tadi sebab ada orang UMNO kata bercakap seorang boleh lah. Jadi saya buka daripada tadi tapi mereka tak request pun. Mak dia orang ke tarian bogel kat ceramah pun ada apa benda ni. Tak ada tarian bogel apa. Dengar cerita apa kau kuat sikit, kena sampuk jing kat Johor. Rakyat meluat asyik duk cerita pasal UMNO, tak mau cerita pasal bersatu kan. Tuan-tuan, persidangan Agung UMNO daripada hari pertama sampai hari terakhir, apa yang mereka bahaskan? Bersatu pas, bersatu pas, bersatu pas, bersatu pas. Tak ada benda lain mereka sebut. Tapi kita baru malam ni kita sebut mereka kata hari-hari ratib mereka. Ucapan Sri Gandhi, bye-bye pas, sayonara pas, selamat tinggal pas. Ucapan pemuda UMNO pun sama juga. Sebut nama bersatu, sebut nama PAS. Ucapan Presiden UMNO pun sebut saya tak mau masuk bersatu. Mereka bagi saya kluster mahkamah. Mereka label saya sebagai kluster mahkamah sebab saya tak masuk bersatu. Ni, daripada Presiden sampailah ke sayap, semua duk cerita pasal bersatu dengan PAS. Hampa tak ada benda lain hampa nak cerita kat dalam persidangan Agung hampa. Ceritalah. Ceritalah duit samun tu nak bawa pita mana. Macam dulu, ingat tak persidangan Agung UMNO? Setiap kali persidangan, semua ahli perwakilan akan tanya. Tuan-tuan boleh pergi di YouTube. Orang ni dapat JLC, kawan ni dapat JLC, ketua bahagian ni dapat duit sana, ketua bahagian ni dapat duit sini. Ketua bahagian Pulau Pinang tak dapat apa. Bila Presiden nak bagi duit kepada ketua bahagian Pulau Pinang, bincang macam mana nak agih duit yang telah disamun oleh rakyat Malaysia. Nak bawa pergi bahagian mana bagi duit. Ni duk bincang bawa usul sayonara PAS. Selamat tinggal PAS. Bye-bye PAS. Tak ada benda lain tak? Benda tu yang berhenti sebut. Mereka panas sekurang-kurangnya kita ni yang duduk dalam live ni saja duk sebut pasal UMNO ni. Ketua Penerangan Bersatu pun tak pernah duk sebut pasal mereka. Presiden Perikatan Nasional pun tak pernah sebut pasal mereka. Presiden PAS pun tak pernah sebut pasal mereka. Gerakan pun tak pernah duk ulas pasal mereka. Tapi mereka cukup sayang dengan kita. Mereka kata sebab mereka tak mau masuk bersatu lah. Mereka jadi kluster mahkamah. Jadi hak ramai-ramai di luar sana pakat-pakat masuk bersatu lah. Ramai-ramai main pakat-pakat masuk bersatu. Sebab apa? Kalau masuk UMNO jadi kluster mahkamah. Presiden UMNO kata. Tengoklah rumah apa sudah jadi sekarang. Bila tegur benda betul terus kena tendang. Kesian kau tengok kan orang UMNO tak sedap. Hidup BN. BN apa? Barang naik, bila naik, banyak naik, baru naik. BN
Budak-budak baru boleh lah. Putri sakit jiwa dengan apa? BN ni, barang naik, bila naik, banyak naik, and baru naik, and tu BN. Okey, tuan-tuan, saya buka untuk berbisi, siapa nak berbisi boleh bisi dengan saya. Saya buka untuk berbisi. KJ kutuk Presiden UMNO tak cakap pun tentang rakyat. Ya. Dia tak cakap langsung, dia cakap pasal kita ya. Okey, tuan, siapa nak bisi dengan saya dipersilakanlah. Ahli-ahli UMNO pun tak apa. Saya terima saja siapa nak bisi dengan saya. Siapa ni? Asmi Maisa pun dah jadi gila. Tahu lah tuan, baru ni dia call saya malas nak angkat. Saya tak tahu pendirian dia mana satu. Tan Sri Muhyiddin dah hilang. Oh tak, Tan Sri tak hilang. Sebab tuan-tuan dapat merasai 10,000 ni adalah kerana desakan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi mereka rasa mereka goyah apabila Tan Sri keluar kenyataan. Saya dah bawa keluar 2 kali 20,000 kepada rakyat. UMNO kenapa tak boleh bawa keluar? Jadi sebab itulah kita hari ini dapat merasai duit rakyat sendiri yang mana selama ini telah disamun oleh UMNO. Duit rakyat sendiri kita dapat rasa kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka bila kita dapat esok, kita angkatlah tangan. Yang pertama kita syukur Alhamdulillah kerana kita dapat duit kita balik. Dan yang keduanya kita doalah semoga Tan Sri Muhyiddin Yassin ni diberi kesihatan tubuh badan yang baik. Dan dia akan diangkat martabat dia suatu hari nanti akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Untuk membawa keamanan dan juga kesejahteraan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dengan adil dan saksama. Okey tuan-tuan, saya rasa mereka pun tak berani nak masuk visi dengan saya. Saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.